shall do example 3 together. What you have here, a sinusoidal 60 Hertz AC voltage is read to be 120 volt by an ordinary voltmeter. Okay, so dia kata a sinusoidal. So kita tahu kita punya graf ni bentuk beginilah. So maksudnya dia AC lah. Dekat sini dia bagi 60 Hz. 60 Hz ni nilai apa? Frekuensi. Frekuensi, yes. Okay. Maksudnya dia kata kita ada frekuensi of 60 Hz. Lepas dia kata AC voltage is read to be 120 volt by an ordinary voltmeter. Okay, 120 ni nilai apa? Anyone? 120 ni nilai apa? Okay, Curtis cakap peak V, lepas tu dia tak tanda soal, maksudnya dia macam peak V ke tu? Macam tu lah. Ada lagi? VRMS. Darren cakap VRMS, Sharifah pun cakap VRMS. Sharifah Nurul, sorry. Alright. Sebelum kita tengok okay, kalau kamu ada ini, and then kamu connect a voltmeter, kamu ada rintangan dekat sini. Okay, ini adalah circuit jenis apa? Direct current. Direct current, yes, because you have your power supply here, so this is a direct current circuit. Okay, voltmeter ini akan baca nilai apa? Voltmeter pula. Okay lah, kita guna voltmeter. Voltmeter ini akan baca nilai apa? Kejap. Saya nak betulkan soalan saya. Okay, kita letak ammeter sini. Kita letak voltmeter sini. Okay, ammeter ini akan baca nilai apa? Itu soalan pertama saya. Current yang lalu dalam circuit ini, betul tak? Apa nilai current yang akan lalu dalam circuit ni? 1 ampere. 1 ampere. Macam mana kita dapat 1 ampere adalah V is equals to IR. The current that is going to flow in this circuit adalah total voltage, iaitu 10 bahagi dengan the total resistance you have here, 10 ohm, maka kita dapat 1 ampere. Betul? So the current yang circuit ini akan baca adalah 1 ampere, dan kita boleh cakap this DC circuit has 1 ampere current. How about the voltmeter dekat sini? Apa yang voltmeter ni akan baca? Anyone? Terminal voltage, EMF kemis. Okay. Terminal voltage, EMF. Okay, dua-dua dekat sini adalah betul sebab kita tak ada internal resistance. When you do not have internal resistance, kita tahu EMF adalah V terminal plus I R kecil. Dalam kes kita tak ada internal resistance, kita akan cakap EMF sama dengan V terminal. So basically, dua-dua jawapan yang diberi adalah betul. So, voltage yang kamu ada dekat sini ataupun EMF daripada power supply adalah 10 V, and your voltmeter is going to read 10 V juga. Okay, so kita boleh cakap dalam DC circuit, the current that you're going to have adalah 1 ampere dan juga V kamu adalah 10. Let's say sekarang saya tukar bateri ni. Saya letak, jadikan dia alternating current. Okay, bila dia adalah alternating current, adakah current yang akan flow dekat sini adalah current yang sama sentiasa? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa Dia tidak? berubah.
Sebab dia berubah. Yes. As you know ataupun as you refer to the graph, nilai current kamu berubah. The value of the current is changing. Begitu juga the direction of the current. Okay, so maksudnya your current is constantly changing. Okay, so kita tak boleh cakap kamu akan ada 1 ampere current dekat sini. Sebab itu kita introduce RMS. Okay, sebab itu kita introduce RMS dekat sini. So when you connect a voltmeter in an AC circuit, dengar when you connect an ammeter in the AC circuit, ammeter ini dia akan baca root mean square current. Okay, begitu juga bila kita connect voltmeter across an AC circuit, dia tak boleh bagi tahu specifically kamu akan ada 10 volt, tak boleh. 10 volt ini okay, bukan nilai yang tetap, dia adalah constantly changing, betul tak? Sebab tu dia akan cakap dia hanya boleh baca the root mean square currents, root mean square voltage sahaja. Okay, so when you have an AC circuit, kalau dia kata voltmeter reads ataupun ammeter reads, nilai yang dia boleh baca adalah the root mean square, bukan the maximum value. Okay, dia tak boleh detect the maximum value, dia hanya boleh detect yang spesifik ataupun satu current yang kita associate that is going to flow in that particular circuit. Kamu buat assumption, okay, this much current is going to flow. Macam mana kamu boleh buat assumption itu adalah sebab kamu square rootkan dia, kamu averagekan dia dan kamu squarekan dia. Kamu guna kaedah root mean square dekat sini. Okay, so from the question now, bila dia cakap voltage is read to be 120 V by an ordinary voltmeter, maksudnya apa yang kamu baca dekat sini adalah bacaan daripada voltmeter dan voltmeter ini hanya boleh baca RMS sahaja. So this is your V RMS. And then dia kata determine the, kalau kamu tengok pun soalan pertama, kalau dia kata dia baca soalan pertama, dia pun minta maximum value dekat sini. So dah ada V RMS, kita nak cari V maximum, relationship dekat sini adalah V0 over Z2. So 120 V0 over Z2. And your V0 adalah, tekan kalkulator, 120 darab Z2, 169.71 V. Okay, dan kalau kamu perasan, maximum voltage kamu is greater than your V RMS. Betul lah, kalau tengok daripada graf sini. Okay, RMS is only 0.707 of your maximum current. Okay, so ini paling maximum. This is your maximum value. Duduk sini. Your RMS is going to sit somewhere slightly lower than it by 0.70. Okay, so V0 memang kena besar daripada RMS. Dan nilai yang dia akan bagi selalunya adalah RMS. Sekejap, saya rasa saya ada soalan dekat sini. Curtis tanya, Miss, kalau power source of AC hanya connect dengan voltmeter sahaja, kita akan dapat peak ataupun kita tetap akan dapat RMS sahaja? Kita tetap akan dapat RMS. Dia tak boleh baca peak. Okay, every single time you have connected a reader, iaitu voltmeter ataupun ammeter yang boleh baca current ataupun voltage dalam circuit, kamu akan dapat bacaan RMS sahaja. Okay, contoh kalau kamu tengok sebenarnya most of your household applicants dekat rumah kamu ni kan menggunakan AC circuit. Okay, dia akan menggunakan AC circuit dan kalau kamu tengok dia akan tulis dua nilai selalunya dalam kamu punya. Contoh kita ambil kettle lah kan, kettle kamu tu dia akan tulis this kettle is operating at 120 V, 500 volt. Contoh 500 ni melampau juga sebenarnya. 200 lah, 200 watt. Dia akan guna macam ni. Okay, ini indicates that your kettle tadi tu akan ada voltage, dia boleh operate with 120 volt ni dan juga power dia adalah 200 watt ni. Okay, ini adalah your RMS sebenarnya. Okay, so bila dia bagi tahu, maksudnya dia adalah RMS for an AC. Tapi kalaulah dia adalah DC punya, dia adalah DC, memang itu nilai V kamu lah. Itu saja satu-satunya nilai yang boleh lalu dalam circuit kamu. Tapi when it is an AC circuit,
Kalau dia kata dia tengah operate at 120, dia tengah cakap pasal bacaan yang dia boleh baca dekat ammeter kamu itu ataupun voltmeter kamu itu. So which is the RMS value dekat sini. Kenapa saya sini? Faham ke semua? Are we Faham, good? Miss. Alright. Selalunya untuk AC dengan untuk AC circuit lah, soalan AC ni for your AC questions. Sekejap saya punya anak buah masuk. Yes Michelle, how can I help you? Sorry lah, saya dekat rumah so banyak sikit gangguan tadi. Alright, where was I tadi? We were talking about yes, we were talking about VRMS, tak silap saya. Okay, setiap kali dalam soalan untuk AC circuit, setiap kali dalam soalan untuk AC circuit, selagi dia tak mention maximum value, selagi dia tak guna perkataan maximum, kalau dia kata what is the voltmeter ataupun what is the voltage ataupun dia kata this much voltage, dia selalu refer kepada RMS sebab dia nak associate dengan DC kamu. Sebab dalam DC bila dia mention a value of V ataupun I, itu adalah nilai yang kita boleh associate dengan particular circuit. Begitu juga untuk AC, nilai yang kita boleh associate dengan particular circuit adalah the RMS term dekat sini. RMS sahaja yang kita boleh bagi, maksudnya we are trying to give a value that you can have in that particular circuit. So kita akan associate dengan RMS. Kalau peak, dia memang akan guna perkataan peak ataupun maximum dalam soalan. So tak payah risaulah. So nak membezakan, untuk membezakan either dia adalah RMS ataupun peak, awak tengok. Kalau tak ada perkataan peak, itu adalah RMS lah. Okay, and then dia minta equation of the voltage. Okay, equation for the voltage kita akan start dengan yang general, iaitu V sama dengan V0 sin omega T. So benda yang kita kena ganti dekat sini adalah V0 dan juga omega. Okay, V0 kita dah cari daripada soalan 1, so dia akan jadi 169.71. And then sin omega pula dapat daripada omega is equals to 2 pi F, sebab dalam soalan dia bagi nilai F 60. So kita dapat 120 pi. So 120 pi T, where V in volt and T in second.